Tutup balik apa? Tak apa, nanti baru tutup. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Boleh dengar suara saya dengan jelas
Kalau yang tengah menonton kita punya hari ini, boleh komen sikit, adakah suara saya boleh didengari dengan jelas? Papa baru start. Papa baru start live. Belum habis ni, Papa baru start je. Nanti tidur sekejap lagi Aiman main dulu situ. Bye. Okay, boleh dengar suara saya dengan jelas Okay, jelas. Terima kasih Puan Azmina Sabrina. Sebab saya pakai mic ni, so bila mic ni dia tak keluar pula apa ni, sama ada ni suara naik ke turun. So harap suara saya boleh dengar dengan jelas. Okay, alright. Pertama sekali, terima kasih kepada mereka yang hadir pada malam ini, di mana topik kita hari ini adalah kita nak cerita mengenai topik sembuh ataupun kecederaan emosi pada zaman kanak-kanak dan macam mana ia memberi kesan kepada zaman dewasa kita sekarang. Okay, alright. Pertama sekali, sebelum kita start, suara si kecil pun dengar. Itulah anak saya, umur 2 tahun, namanya Iman. Okay, semoga membesar sebagai anak yang beriman. Okay, alright. Pertama sekali, terima kasih kepada mereka yang hadir pada malam ini. Hari ini kita sembang-sembang santai sahaja. Kalau ada soalan apa nak tanya dekat ruangan chat, tak ada masalah. Kita borak-borak santai. Tapi saya ada perkongsian lah yang saya set up untuk malam ini. Kita ada slide dan sebagainya. Tapi santai-santai je lah. Tak nak terlalu serius kan. Sebab hari ini Sabtu, malam tak tu kan. Mungkin ada tengah sibuk dengan anak-anak, mungkin ada sibuk dengan pasangan masing-masing, baru balik kerja dan sebagainya. So hari ni kita santai-santai saja sambil tuan-tuan perempuan semua tengah duk scrolling Shopee tu. Kita santai-santai juga malam ni bercerita topik berkenaan dengan kecederaan emosi nanti. Yang sekejap, suara belakang masuk sikit kan. Okay, alright. So, pertama sekali, kita punya topik hari ini, kita akan cerita mengenai kecederaan emosi kanak-kanak. Apa yang dimaksudkan dengan kecederaan emosi itu sendiri. Tapi sebagai permulaan, untuk kita mudah faham topik kita hari ini, saya mulakan sedikit dengan perkenalan ringkas lah. Iaitu kita punya topik ni bagi mereka yang datang, yang klik join benda lah ni malam ni. So hari ni kita akan cerita mengenai kecederaan emosi kanak-kanak begini. Iaitu kita nak faham apa yang dimaksudkan dengan kecederaan emosi itu sendiri, prinsip asas dia dan macam mana kesan dia kepada alam dewasa kita. So ini antara benda yang kita nak share hari ni lah. Sekadar saya namakan projek ni sebagai sembang psikologi secara santai, iaitu kita borak-borak topik psikologi secara santai. Dan hari ni kita akan sentuh mengenai topik kecederaan emosi pada zaman kanak-kanak. Okay, so sebelum kita masuk lebih lanjut, saya perkenalan seberingkas lah. Nama saya ialah Muhammad Aiman bin Amri. Mungkin anda kenal saya dekat social media sebagai Aiman Psikologi. So Aiman Psikologi itu adalah nama timbangan-timbangan di social media sahaja, bukan nama betul. Di mana saya cerita mengenai topik psikologi kepada masyarakat di luar sana lah. Okay, so kalau dengar suara dekat belakang-belakang tu maksudnya suara bahagia anak-anak saya lah, tengah seronok kan. Okay, tapi tak apa, dia orang enjoy je malam-malam ni tengok bapak dia lah kat sebelah ni. Okay, alright. So hari ni kita akan ceritakan mengenai topik depression, kecederaan emosi kan. So setakat ini bersama saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang hadir. Waalaikumsalam kepada semua yang masuk kan. So bagi mereka yang kenal saya aktif di website sebagai aimanpsikologi.com, iaitu sebuah one stop center yang telah ditubuhkan pada sebenarnya dah lama dah, tapi officially dah ada akademi Aiman Psikologi tu pada tahun 2020 waktu pandemik tu muncul, dan kita tukar perkongsian kita semua kebanyakan ke arah online. Dan akhirnya wujudnya nama Akademi AP, iaitu akademi yang mewujudkan sebagai one stop center untuk sebarang perkongsian topik psikologi dan kesihatan mental. So kalau siapa yang nak belajar lagi lanjut topik psikologi yang lainnya ada, boleh pergi www.aimanpsikologi.com. Dan sekarang saya sedang menyambung master dalam Human Sciences in Psychology, Clinical and Counselling. Belum lagi bergelar sebagai seorang psikologis klinikal, masih lagi dalam training, insyaAllah. Kalau tiada arah merintang, kita tengoklah macam mana nanti. Dan sejak 2017 lagi memang dah aktif bagi topik berkaitan dengan psikologi, sharing-sharing macam ni melalui program, webinar, talk, kursus online dan sebagainya. Okay, so malam ini salah satu projek yang kita nak sembang hari ni lah, iaitu projek Sembang Psikologi Secara Santai, SPSS. Kepada mereka yang bidang psikologi tu tahulah SPSS tu apa kan. Okay, alright. So apa yang kita nak share hari ini, beberapa benda. Pendekatan yang saya cuba nak bawa ni adalah kita nak mendidik dan nak menyebarkan ilmu psikologi sahih ini
kepada rakyat Malaysia secara santai dan saintifik. Ini kita punya aim. Kita nak masyarakat Malaysia dapat konsep psikologi ni secara santai tapi masih pada kadar yang saintifik. Sebab apa saintifik? Sebab apa? Sebab dekat luar sana banyak orang berkongsi ilmu psikologi tapi banyak yang berasaskan kajian yang tidak sahih, pseudo psikologi, motivasi palsu semata-mata, dan banyak lagi yang ada menyebabkan kadang-kadang ilmu psikologi ni dilihat sebagai satu benda yang macam senang. Padahal ilmu psikologi ni penuh dengan sains, penuh dengan kajian teori di sebaliknya, dan dia bukannya sekadar dia bukan sekadar common sense dan sebagainya. Sebab dia mesti berlandaskan teori-teori yang ada. Nanti malam ni kita sentuh sedikitlah beberapa teori yang ada berkaitan dengan topik kecederaan emosi. Okey. Alright, so sebagai permulaan ringkas sebelum kita start lah kan, saya nak tanya sedikit lah soalan mudah kepada anda yang tengah menonton hari ni. Simple saja soalan saya nak tanya, iaitu apa khabar semua? Adakah semua berada dalam keadaan yang sihat, bahagia, tenang, gembira, ataupun masih dalam keadaan yang tidak sihat? Ataupun mungkin tengah penat ke, mungkin tengah serabut dan sebagainya kan? So apa yang kita nak buat hari ni simple sahaja, hanya itu sahaja soalannya. Soalan saya simple je saya tanya, iaitu how are you today? Secara emosional, how are you tonight lah sebenarnya kan. Alhamdulillah, terima kasih Suila. Apa khabar semua? Simple saja soalan dia. Okay. So simple saja soalan dia. Nak tulis Melayu boleh, nak tulis Inggeris pun boleh. Jadi apa yang kita nak buat cuma simple saja, iaitu how are you today, dan jawablah nama saya apa dan emosi sekarang rasa apa. Kalau tak nak panjang pun tak apa, tulis nama, lepas tu tulis emosi je. Contoh nama Aiman, happy. Syahril, tenang. Tulis nama dengan emosi je. Anas, unorganized. Terima kasih Anas sudah dikongsikan. Baizura, baik, Alhamdulillah. Cikgu Ana, masih ada Cikgu Ana kat sini, salah seorang peserta saya dulu. Alhamdulillah tenang. Liana, bolehlah kan. Zaiela tengah coping dengan kehilangan abah baru-baru ni. Semoga dipermudahkan urusan dan diberikan kekuatan insya-Allah. Mungkin saya ambil kesempatan inilah kepada mereka yang beragama Islam untuk kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada salah seorang sahabat kita dekat sini, kepada abangnya, ayah abahnya. Dan bagi yang bukan Muslim mungkin boleh moment of silence sekejap. Bismillah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Zaila sudah kongsikan dekat sini. Erza, Alhamdulillah sihat. Inta Malik, tenang aja. Ni apa? Jainun Haya. Saya susah sebut nama Jawi kan sebab tak ada baris. Alhamdulillah. Haslina penat, anak tantrum je seminggu ni. Okey, semoga dimudahkan urusan. Penat bila anak tantrum ni. Syahida, Alhamdulillah sihat. Hamiza Razi, tak sabar nak dengar sharing kan. Harapnya internet dan keadaan tenang lah. Hadi, much better than yesterday. Rizal Khalid, Alhamdulillah solid as rock. Masya Allah, macam batu dah malam ni. Syahah Tepin, nervous sebab esok exam. Masih tadi kat sini Nak tinggalkan live tu boleh ke? Tak ada masalah. Boleh je tinggalkan live ni sebab video ni akan jadi rakaman, so nanti boleh tonton balik je bila-bila free. Okay. Risau pula kan. Fokus pada exam So saya baca sikit. Zarif sakit gigi. Suela, Syuhaila mixed feeling. Aziz emotion sekarang 6. Okey, terima kasih Aziz sudah kongsi 6. Kebas Balkis low mood. Fauziah terbang dan semangat. Alhamdulillah. Nurul Izzah, Liana Fatin, Lin feel lonely. Okey, terima kasih Liana sudah dikongsikan, tulis dekat sini. Hamizah Razi happy. Eliana lebih relax dan lebih sedar. Mastiah baik. Lemon ribut jiwa, luaran macam tak ada apa-apa. Dalaman dia penuh dengan ni kan. Bila nak buat kursus fizikal lagi, insya-Allah bulan 8 ni nantikan. Sekarang lah bulan 8 kan. Tunggulah bulan 9. Tapi insya-Allah ada, kita akan buat kursus depan-depan bersama seorang psikologis klinikal yang ada ADHD. Topik apa nantikan. Norlida, Norli tenang-tenang aja. Evelyn Chua macam low mood. Okey, Nolaili baik dan gembira. Alia okey tapi macam tak okey. Mastiah tenang.
Izuna mixed feeling, Fazila tenang di luar, di dalam tanda soal. Okey. So saya letakkan, saya baca sekadar meraihkan pada mereka yang tulis kat ruangan komen. So untuk saya pula alhamdulillah keadaan sihat, cuma keadaan sedikit penat lah. Biasalah weekend kan. Time ni lah kita bersama dengan anak-anak tak pergi sekolah semua, anak pula kena chicken pox kan. So memang penat sedikit lah. Okey, alright. So hari ni kita nak cerita sedikit pasal topik kecederaan emosi, dan mereka yang berkongsi hari ini, terima kasih sudi berkongsikan topik masing-masing. So apa yang kita nak sentuh hari ini adalah dimaksudkan sebagai kecederaan emosi itu sendiri. Kalau tengok pada konsep sebenarnya, konsep asasnya lah, kalau nak faham kecederaan emosi ni macam mana, konsepnya adalah, kalau nak mudah faham, bila kita sebut pasal kecederaan emosi, mungkin rakan-rakan pernah dengar tak istilah ini yang dipanggil sebagai inner child? Pernah tak dengar istilah inner child? Mungkin ada yang pernah baca dekat social media ke, pernah tengok dekat YouTube ke kan, ditulis pasal perkataan inner child. So inner child ni dia merujuk kepada situasi di mana ada wujudnya satu watak kanak-kanak dalam diri kita yang dah dewasa, yang pernah alami kecederaan emosi yang tak dirawat atau tak dibantu pada satu ketika dulu. Ini antara benda yang pernah antara term lah, dia bukan satu diagnosis yang klinikal sahih apa, tapi dia lebih satu term, istilah yang diberi merujuk kepada seseorang dewasa yang dalam dia ada satu watak kanak-kanak, iaitu dirinya dah satu ketika dulu yang masih tak membesar sepenuhnya. Maksud macam mana? Maksudnya dia punya fizikal ni masih lagi belum berkembang sepatutnya dan sesehatnya. Macam mana contohnya kan? Kalau saya boleh lukis untuk anda mudah faham kan? Sebab saya ni kalau saya program, saya suka lukis. Senang sikit nak tunjuk kan. Kalau siapa yang pernah join program saya memang tahu saya suka melukis. Okay, bayangkan macam ni saya guna iPad saya lukis kat sini. Okay, bayangkan ni saya lukis kat sini. Okay, bayangkan kalau ni adalah diri kita. Kan, ni adalah sekejap saya besarkan sikit. Okay, ni adalah diri kita. Okay, ada satu teori iaitu dipanggil sebagai wellness wheel. Roda emosi, wellness wheel, roda kesejahteraan, iaitu daripada Dr. saya lupa, Bert Hellinger nama dia, di mana dia salah seorang pengasas bersama, co-founder kepada National Wellness Institute di US. Dia utarakan satu teori yang dipanggil sebagai wellness wheel, iaitu roda kesejahteraan. Apa yang dimaksudkan roda kesejahteraan? Iaitu dia kata manusia ni, kita semua ibarat ada beberapa benda yang kita perlu mendapat kesejahteraan secara optimum. Apa itu optimum? Maksudnya kita kena penuhi benda tu. So apa yang doktor tu kata, dia kata wellness wheel ni merujuk kepada kita punya perkembangan bukan setiap hari, daripada kita kecil sampai kita dewasa yang perlu dipenuhi. So apa yang dia kata? Ada 6 input atau 6 benda yang kita kena penuhi, iaitu yang pertama adalah yang dia kata, input yang pertama kita kena penuhi adalah physical. Ni dia panggil physical wellness. Apa itu physical wellness? Physical wellness maksudnya sebarang kesejahteraan yang bersifat fizikal. Bersifat fizikal seperti bila anak besar, mesti bagi dia cukup makan, minum, kenyang, fizikal, cukup rehat, tidur, ada bumbung untuk dia rasa selamat, bebas daripada hujan lebat, dia tak basah duduk kat luar sana. So ini adalah keperluan fizikal yang perlu dipenuhi sepanjang dia membesar. Kemudian dia ada satu lagi keperluan lain, kita panggil sebagai social, social wellness, kesejahteraan sosial. Apa maksud social? Maksudnya dia mestilah persekitaran yang baik, ahli keluarganya yang positif, ada kawan-kawan yang baik, kurangnya unsur buli dekat sekolah, family dekat rumah tidak toksik, dan macam mana lagi faktor persekitaran sosial dia mestilah dipenuhi secara optimum, membesar dan diberi dengan cara yang sihat. Kemudian dalam lagi social ini, di luar pada social ini ada satu lagi yang dipanggil sebagai emotional. Emotional ni apa? Emotional maksudnya adalah sebarang perkembangan emosi yang dia perlu ada. Contohnya, bila dia bercakap kepada mak ayah, dia berborak dengan adik-beradik, dia luahkan perasaan, dia rasa didengari, dia rasa ada support, dia rasa selamat untuk berkongsi tanpa sebarang judgement, tanpa ada persekitaran yang toksik yang menyebabkan emosinya menjadi terkesan atau tercalar atau tercedera.
Kemudian ada lagi yang kita panggil sebagai intellectual wellness. Apa maksud intellectual wellness? Maksudnya adalah dia membesar dalam keadaan dipenuhi ilmu, pandangan, pengetahuan yang menyebabkan dia belajar, rasa seronok, dia seronok bila dia dapat sesuatu, dia belajar something pasal ni, lepas tu dia ada curiosity untuk belajar kan, macam budak-budak kan, bila dia ni kan dia ada curious kan, dia ada mainan baru, dia cuba try buat macam ni, lepas tu dia ada creativity buat cara mainan dia sendiri. Dia tak ada rasa macam dia tak nak meneroka dunia ni. Senang cerita, intellectual wellness ni kalau diberi keperluan ataupun input yang secukupnya, individu itu menjadi curious untuk explore dunia luar ni, berbentuk ilmu, berbentuk pengetahuan, skill dan sebagainya. Kemudian selain daripada fizik, intellectual, kita ada occupational. Ni atas kepala saya ni kan. Apa maksud occupational? Maksudnya adalah sebarang bentuk pekerjaan. Contohnya, dia dapat kerja yang kena dengan jiwa dia. Dia rasa seronok apa yang dia buat ni kena dengan apa yang dia cari. Dia suka buat bidang ni, maka dia dapat bekerja dalam bidang ni. Dan dia rasa satisfied, dia rasa menyumbang, dia rasa dia sense of belonging dalam sesuatu masyarakat. Dia tak rasa macam kerja ni tak ada nilai, tak ada guna, dan gaji dapat pun secukupnya. Walaupun tak kaya, sekurang-kurangnya dia rasa puas, rasa cukup. Dan occupational ni dia tak terletak dan tak terhad kepada orang yang bekerja, tapi dia juga terletak kepada orang yang masih belajar sekalipun. Contohnya berada dalam bidang dia nak, dia minat course law, dia buat bidang law. Dia minat bio, dia minat nak jadi doktor, dia ambil medik. Dan dia ambil sains tulen waktu zaman belajar dulu. So dia buat tu kerana dia nak buat, dia seronok, bukan kerana mak ayah suruh, bukan kerana expectation mak ayah dia untuk jadi doktor, dia pun belajar padahal dia tak minat langsung. Bukan. Ini juga berbentuk occupational. Kemudian yang terakhir adalah spiritual. Spiritual ni tak kisahlah anda beragama Islam atau tidak, spiritual ni dia tak terhad kepada agama semata-mata. Sebab apa? Sebab spiritual ni juga melibatkan kepercayaan dalaman. Kita panggil belief system. Nilai kita melihat dunia ni, apa nilai kita, apa values, apa etika yang kita pegang, integriti yang kita ada dalam diri, yang menyebabkan kita rasa okey, aku dekat dunia ni nak jadi apa, aku nak buat apa, siapa aku dekat dunia ni. So ini di bawah spiritual. So agama terletak di bawah spiritual. Jadi dalam teori konsep inner child tadi, yang kalau kita tunjukkan, maksudnya adalah seseorang individu yang kalau kita sebut tadi, dia ada sesuatu watak kanak-kanak dalamannya yang pernah ada kecederaan emosi ataupun tak cukup perkembangan emosi, yang menyebabkan dia membesar rasa macam dalamannya emosinya masih kanak-kanak. Fizikal dah dewasa, dah matang, dah dewasa, dah matang, dah sihat, dah besar, panjang, lebar semua kan, tapi dalaman dia emosi masih lagi tidak cukup. Ibaratnya macam contohlah, kalau semua ni macam ibaratnya macam pokok lah. Kita ada pokok fizikal, kita ada pokok emosional, pokok sosial dalam diri kita kan. Ibaratnya ada individu yang di mana pokok emosinya masih lagi anak pokok. Dia masih lagi pokok tu bersifat, kita panggil apa, masih lagi sangkut dekat situ. Mungkin masih benih lagi. Fizikal dah besar dah, cukup sihat. Sosial dia dapat perkembangan yang baik. Intellectual dia belajar, dah kerja semua, elok semua, ada gaji kan. Spiritual pun okey. Tapi emosi ni tak cukup. Emosi ni macam ada benda yang tersangkut. Seolah-olah ada sesuatu yang berlaku pada waktu dia kanak-kanak yang menyebabkan bila dia besar, emosi tu tak menjadi besar. Boleh jadi sebab tak diberi input secukupnya. Boleh jadi juga sebab kerana diberi tapi tidak menepati apa yang diperlukan. Contohnya toksik, ataupun diberi secara berlebihan. Berlebihan tu maksudnya bukannya berlebihan cukup, tapi berlebihan secara overwhelm. Contoh macam mana? Contohnya diberi kadar yang betul tapi dengan cara yang salah. Contohnya dia bagi perhatian tapi perhatian dalam bentuk perlian, memeli-meli, sarkastik, mengejek kan. Kita bagi perhatian pada dia tapi perhatian tu berbentuk negatif. So apa yang jadi individu yang ada watak inner child dalamannya tadi, emosi tu masih cedera dan akhirnya emosinya tak membesar, masih lagi kanak-kanak kan. Dan kalau anda tengok gambar yang saya letak tu kan, dia masih lagi tersangkut dekat situ, nampak? Masih lagi, kalau saya zoom untuk anda nampak kan, dalaman dia masih dewasa, nampak tu? Dalamannya masih dewasa. Luarannya masih tetap dewasa, tapi dalamnya adalah satu watak kanak-kanak yang masih terperangkap dalam dirinya, yang dia tak dapat berkembang secukupnya.
So apa yang jadi bila dia besar, jadilah dia sebagai individu yang mempunyai watak inner child atau watak dalaman kanak-kanak ni yang tidak membesar secukupnya. Dan ini antara cabaran yang berlaku kepada individu yang ada hadapi soalan macam ni. Dan kalau kita lihat topik ini kan, sebenarnya macam mana contoh kesannya, kalau saya bagi contoh faktor emosi lah. Anda bayangkan ini satu case study yang jadi pada satu kanak-kanak. Saya ada post dekat dalam grup WhatsApp sesama geng-geng yang grup sembuh ni lah. So apa yang ceritakan, ada satu buku ni, The Deepest Well, kalau siapa pernah baca kan. The Deepest Well ni dia pernah ceritakan ada satu kajian case study, satu watak ni, tapi nama dia ditukar, identiti ditukar, jalan cerita ubah sikit semua, tapi dia berlandaskan kisah yang betul, iaitu kisah seorang perempuan bernama Sarah, umur 12 tahun. Dan Sarah ni dia ada satu masalah untuk fokus dalam kelas. Dia ada asma, dia selalu kena asma attack, dan dia ada masalah untuk fokus dalam kelas. Dia selalu main-main, dia tak berminat nak belajar, dan dia selalu bersendirian. Dia banyaklah problem dekat sekolah yang menyebabkan prestasi akademik dia jatuh mendadak. Dia pun belajar tak pandai, dia tak berminat nak belajar, dia selalu nampak macam menyendiri dan sebagainya. So apa yang jadi pada kes Sarah ni, cikgu-cikgu ni ingatkan dia ni macam tak minat nak belajar tau. Dia rasa cikgu ni rasa macam dia ni macam tak ada harapan dah. Memang pelajar yang tak boleh harap. Dalam kelas tak fokus, kerja rumah tak buat. Dan ini yang terjadi kepada Sarah. Tapi lepas ada seorang cikgu ni perasan dia punya tingkah laku ni macam pelik. Cikgu suspek dia ni macam ada masalah attention deficit. Kalau siapa pernah dengar ADHD. Cikgu tu suspek, tapi cikgu tu tak buat diagnosis, tapi dia suspek macam Sarah ni macam ADHD. Sebab apa? Sebab dia macam kurang tumpuan kan? Tak bercampur dengan orang. Dan dia ada macam, cikgu ni macam tak sure kau ni ada macam ADHD ke atau autism. Dia tak sure macam tu, ADHD atau autism. So apa yang jadi, cikgu ni pun minta dia jumpa dengan doktor, dan kaunselor yang tu rujuk pada doktor. Dan setelah buat penilaian, berjumpa dengan doktor, sekretari kanak-kanak dan sebagainya, sekali dengar macam ada ADHD kan, sebab dia tak boleh fokus, cepat mengelamun, dia tak faham bila orang bagi banyak sangat arahan, dia tak minat nak belajar dalam kelas, dia selalu nampak macam terlalu sensitif dan sebagainya, dan rasa macam ADHD. Dan cikgu ni punya valid concern dia, cikgu ni punya concern valid. Sebab apa? Sebab cikgu ni rasa macam dia ada ADHD. Dan simptom ADHD, dia ada beberapa persamaan dengan simptom trauma. Antaranya adalah bila orang yang ada trauma, dia ada satu kesan macam berlaku kita panggil macam tak calibrate lah, tak normal pada perkembangan di bahagian kita panggil sebagai pituitary gland. Pituitary gland ni apa? Pituitary gland ni adalah satu fungsi dekat otak kita, satu bahagian di mana fungsinya adalah untuk produce berkaitan dengan hormon kan, dia nak regulate hormon dan sebagainya. So salah satu daripada fungsi pituitary gland kepada orang yang seperti Sarah tadi adalah dia proses hormon kortisol secara berlebihan. Sebab apa? Nak faham dia macam ni. Kortisol ni adalah satu hormon yang terjadi bila kita tertekan, bila kita dalam stres. Akan berlakunya kortisol level yang tinggi, di mana bila kortisol tu naik, itu adalah petanda kita tengah stres. So stres tu boleh jadi kita ada assignment kan, kita ada deadline, kita ada KPI nak kena kejar, ada exam nak kena study, dan macam-macam lah benda-benda berkaitan dengan stres, kerja nak kena buat, semua tu kita punya kortisol akan naik tinggi. Dan Sarah ni, pituitary gland dia, di mana nak proses, nak produce, nak kontrol hormon kortisol tadi tu, terlebih sensitif dan terlebih daripada standard kanak-kanak. So apa yang jadi, badan dia sentiasa ada hormon kortisol yang berlebihan sampai dia merosakkan imuniti badan dia. So apa yang jadi, badan dia jadi hypersensitif. Hypersensitif maksudnya, kortisol level ni bila dia keadaan tinggi, kita akan dalam keadaan tense tau. Hostile. Tahu tense? Tense ni macam kita rasa macam terdesak, kita rasa macam resahnya, gelisahnya, ada macam ada benda tak kena kan, macam ada exam kan, kita risau tak study lagi, paper nak kena baca, meeting nak kena prepare slide, kita rasa resah. Dan benda tu biasanya akan selesai bila tekanan tu dah hilang kan. Contohnya habis exam, lega. Contoh ada presentation, habis je present, settle, seronok, happy.
So kortisol tadi pun turun balik. Tapi apa yang jadi pada Sarah ni, setiap hari kortisol dia selalu melonjak naik. Sebab apa? Sebab ada tekanan yang berlaku dekat rumah, yang menyebabkan dia tak dapat berada dalam keadaan yang selamat. Dia rasa tak sihat, dia rasa tak selamat, dia selalu rasa dalam keadaan yang macam ada benda bahaya, macam ada something je. So bila dia jadi hypersensitif, sebab pituitary glandnya proses hormon kortisol dia terlebih tinggi, yang menyebabkan dia jadi mudah trigger. Dengar orang jerit pun dia akan terkejut. Dengar dia dengar orang jerit, dia akan terkejut. Sebab apa? Sebab dia teringat suara jeritan mak ayah dia dekat rumah. Dia dengar bunyi orang gaduh dekat public mall ataupun dekat shopping mana-mana, Tesco ke mana-mana, dia dengar bunyi orang gaduh, bunyi orang menjerit, dia terus rasa trigger, rasa tertekan, rasa berdebar. Sebab apa? Sebab benda tu akan mengingatkan dia kepada suasana dekat rumah. Bahasa mudahnya, ibaratnya dia ada satu sensor dalam badannya kan. Sensor ni adalah sensor yang proses bila ada berlaku sebarang macam potensi untuk berlakunya benda yang mengancam nyawa, ancaman hidup. Benda ni pituitary gland fungsinya begitu, iaitu dia akan proses hormon tersebut yang menyebabkan dia jadi terlebih sensitif. Anak saya datang. Hai. So apa yang jadi? Papa tengah live. Okay, Iman tengok dari situ Okay dah. Okay, so apa yang jadi? Badan dia akan jadi sensor terlebih sensitif. Ibaratnya analogi macam ni lah. Bayangkan dekat shopping mall ada satu sensor yang detect api. Dia detect api dan setiap kali berlaku kebakaran dia akan berbunyi sensor tu. Terbalik. Iman bawa turun bawah apa ni? Tak apa, Iman main kat situ lah Papa live sekejap. Okay, so badan dia akan jadi lebih sensitif. Dia akan bunyi sebab apa? Sebab dia detect api tu. So apa yang jadi? Panas. Sekejap Iman, Papa tengah live sekejap. Okay, so apa yang jadi? Dia punya shopping mall ni sensor api dia terbakar terlebih. Bukan terbakar lebih, dia sensor tu dia detect terlebih daripada sepatutnya. Bayangkan sensor ni dia detect api, tapi satu hari tu ada orang bakar mancis kan. Ada orang macam buka mancis dan sensor tu detect ada satu mancis tengah terbakar dekat mall. Tapi dia punya sensitivity tu dia jadi sampai dia warning semua orang, beribu-ribu orang dalam mall tu dia suruh keluar, kedai-kedai semua terus besi tertutup. Lepas tu bomba sampai 10 truck datang. Lepas tu panggil stesen TV semua datang untuk cover hari ni mall ada kebakaran dan sebagainya. Dia jadi reaksi dia terlebih sensitif daripada sepatutnya. Sedangkan realitinya yang terbakar tu hanya satu mancis dan keluar asap sikit. Tu je. Tapi sensitivity tu jadi terlebih. Dia jadi hypersensitif pada trigger tersebut. So ini yang dia jadi pada Sarah, di mana benda yang kecil pun akan jadi terlebih sensitif bagi dia, sehingga menyebabkan dia punya reaksi tu terlebih daripada sepatutnya. Dia punya terkejut tu macam terlebih, reaksi emosinya macam terlebih sensitif, terlebih reaksi, terlebih macam-macam terlebih lah. Sebab apa? Sebab kortisol level dia sentiasa dalam keadaan yang tinggi bila dia berada dekat rumah. Dia tak dapat nak rasa selamat dekat rumah sendiri, yang sepatutnya rumahku syurgaku, tapi dia tak alami benda tu. Ibaratnya duduk dekat rumah tapi duduk bersama dengan singa dan harimau, sentiasa setiap hari berlawan, bergaduh dan sebagainya. Dan dia ketakutan lah dengar bunyi suara mak ayah menjerit, bergaduh, pukul, baling barang dan sebagainya. Macam mana nak rasa tenang kan kalau rumah sendiri pun tak rasa selamat, apatah lagi dalam dia sendiri. Rumah sepatutnya menyelamatkan dia, buatkan dia rasa selamat, tapi benda tu tak jadi pada Sarah. So akhirnya menyebabkan bila dia terlebih sensitif, apa yang jadi, sistem fight or flight itu menyebabkan dia jadi oversensitif dan sentiasa dalam keadaan yang fight or flight tadi tu, cortisol level. Yang lebih merisaukannya sebab dia masih kanak-kanak, dan kanak-kanak ni fight or flightnya sensitif. Dia tak boleh berada terlalu lama dalam keadaan tu. Contoh kalau kita marah anak kan dan dia menangis, kita tak boleh bagi dia menangis lama sangat. Sebab apa? Sebab kalau dia berterusan keadaan tu, benda tu ada risiko bahaya kepada kesihatan mental dia. Boleh rasa takut, rasa risau, sekadar keadaan yang selamat lah, keadaan yang normal kan. Contoh dia nampak anjing, dia lari, dia takut. Dia nampak kucing, dia melompat, dia pergi kat mak ayah dia. Normal lah sekadar untuk selamat. Tapi kalau kena marah, kena tongking sampai setiap hari rasa benda yang sama, dia akan muncul satu konsep yang dipanggil sebagai learning brain versus survival brain. Apa maksud learning brain, survival brain ni? Maksudnya macam ni.
Maksudnya macam ni contoh ni Sarah tadi kan, dalam kepala dia, ni saya lukis dah bayangkan ni lah Sarah. Bodoh sikit lukisan saya. Okey, padam sikit lah. Contoh ni Sarah lah, Sarah tak ada rambut Okey, bayangkan ni Sarah. Okey, apa yang jadi dalam kepala dia ni otak dia kan, betul? Ni otak dia. So otak yang budak-budak membesar, biasanya dia ada satu phase dipanggil sebagai learning brain. Learning brain ni adalah fasa di mana kita belajar sesuatu yang baru. Kita rasa curious, kita rasa seronok, kita rasa kita rasa nak belajar lah kan, sebab kita rasa seronok kan, rasa semangat, rasa best dunia ni, pergi ke sekolah pun happy kan, balik rumah pun seronok, mak ayah balik rasa happy. Sebab apa? Sebab dia dalam fasa yang selamat, fight or flight tu dia tidak terlalu kerap, menyebabkan dia rasa seronok. So learning brain Sarah ni rendah. Sebab apa? Sebab dia ada lawan kepada learning brain yang dipanggil sebagai surviving brain. Tak nampak pula saya tinggi sikit tu. Surviving brain. So learning brain versus surviving brain ni adalah dua benda yang berbeza. Saya alih ke sana supaya anda nampak sikit. Ni. Learning brain dengan surviving brain ni adalah benda yang berbeza. Apa bezanya? Bila orang dalam learning brain kan, bila orang dalam learning brain ni, mereka akan seronok nak belajar, rasa bersemangat, rasa tenang, rasa best, rasa curious, rasa nak bersosial kan? Rasa nak belajar benda baru. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan selamat. So dia tak perlulah rasa risau pada benda-benda yang mengancam nyawa. Tapi berbeza dengan orang yang ada surviving brain, iaitu kanak-kanak macam Sarah tadi, dia tengah dalam keadaan surviving brain hampir setiap hari, menyebabkan dia susah nak belajar, tak boleh nak fokus dalam kelas, dia jadi hypersensitif, dia mudah terasa, dia tak nak bersosial dengan orang. Sebab apa? Sebab dia dalam mood survival. Bayangkan macam kita kan, bahasa mudah macam ni, analogi orang dewasa. Learning brain ni macam kita tengah seronok nak pergi makan nak pergi food hunting, keluar kawan-kawan, pergi tengok wayang. Itulah learning brain. Kita yang kadang enjoy, best, dan kita tak ada rasa apa-apa ancaman. Dia beza dengan kalau macam esok ada exam. Tak adanya kita nak keluar malam ni pergi mamak ke, lepak McD, makan, tengok wayang kan. Sebab apa? Sebab esok ada exam. So surviving brain tu macam tu. Ibaratnya esok ada benda besar dan malam ni kita tertekan nak study, nak baca buku, nak buat ni. Tapi apa yang jadi pada Sarah ni, ibaratnya macam setiap hari tu exam. Setiap hari ada benda yang mengancam dia punya keselamatan, iaitu rumah sendiri. Mak ayah yang toksik, yang bergaduh, suasana yang tengking-menengking, baling barang, bergaduh semua tu, yang menyebabkan dia sentiasa dalam surviving brain. So surviving brain ni perlu sebab kita nak kekal selamat, kekal sihat. Tapi kalau dia berterusan, terutama kanak-kanak pula tu, benda ni yang dipanggil sebagai toxic stress. Dia bukan sekadar stres, tapi toxic stress. Apa beza stres yang toksik dengan stres biasa? Stres biasa normal, sihat, bagus, penting bila perlu. Tapi toxic stress ni maksudnya adalah surviving brain tadi tu, dia berlaku secara berterusan, berpanjangan, dan dia tak dapat nak berhenti, tak dapat nak keluar daripada fasa tersebut. So ini adalah toxic stress. Bergaduh sepanjang dia kecil sampai dia membesar, menyebabkan dirinya selalu tertekan, dia ada masalah untuk mengawal emosi, hubungan kawan-kawan dan sebagainya. Saya tahu ada soalan daripada Syahira Shah. Dia tanya contoh situasi Sarah tu ada cara sembuh ke? Nanti saya akan sentuh sekejap lagi. Jadi apa yang jadi kepada kisah Sarah tadi, doktor tu lihat dia ada satu isu yang dipanggil sebagai, satu keadaan yang dipanggil sebagai ACE, iaitu Adverse Childhood. E apa? E adalah experience. So ini yang dilihat, adverse childhood experience. So apa yang jadi bila Sarah ni ada ACE kan, menyebabkan ACE ni dia adalah satu sebarang pengalaman yang tidak baik, unpleasant experience sepanjang dia membesar, yang menyebabkan dia tak ada dapat keperluan emosi yang secukupnya. Yang wellness tadi ni, emotional issue-nya dia tidak dapat input yang secukupnya. Jadi apa yang jadi kepada Sarah ni menyebabkan punca ACE-nya yang pertama, bila doktor tu bekerjasama dengan pekerja sosial dan pergi singgah ke rumah dan sebagainya, dan dapat kenal pasti rupanya Sarah ni selalu kena pukul dengan ayah dia.
pukul tanpa sebab. Bukan pukul untuk mendidik, tapi pukul untuk melepaskan marah, pukul untuk secara toksik lah, senang cerita. Kemudian dia selalu kena tengking dan kena label dengan mak dia. Mak dia tengking dia, marah dia, tak ada reason, tak ada angin, kadang lepas marah, lepas stres kepada, sebab mak ayah gaduh, mak dia stres dengan ayah dia. So bila balik, Sarah pula ni kriteria dia macam karakter dia banyak persamaan dengan ayah dia, menyebabkan dia lepas marah pada Sarah. Dan Sarah buat apa-apa pun semua benda tak kena pada mak dia. Sebab apa? Mak dia telah melepaskan geram tersebut kepada ayah dia sendiri. Dan Sarah ni pula selalu nampak pergaduhan fizikal mak ayah dia. Dia observe, kita panggil apa? Witnessing domestic violence. Dia nampak mak ayah dia bergaduh, tinggi suara, dia boleh dengar, pukul, dia nampak depan mata. Dan family punya datang daripada keluarga yang tidak apa kita panggil socio-ekonomi yang rendah lah. Keluarga B40 kalau bahasa kita. So apa yang jadi, Sarah ni otak dia sentiasa dalam fight or flight. Kemudian dia melibatkan surviving brain tadi. So kesannya bila seseorang tu dalam surviving brain, dia jadi susah nak fokus. Pernafasan jadi laju, badannya rasa tertekan, dia rasa serabut, dia rasa susah nak fokus dalam kelas. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan surviving brain. Dan bila surviving brain, memang itulah yang jadi. So apa yang jadi pada Sarah ni, secara tak langsung, benda tu jadi onset kepada dia untuk lemahnya sistem imuniti dia. Itu antara faktor kenapa dia punya asma jadi makin teruk kan. Sebab apa? Memang ada kajian tunjuk individu yang mempunyai pituitary gland ada chronic stress pada waktu kanak-kanak yang mendadak dan berterusan, bila dia besar tu dia ada risiko untuk develop immunity jadi rendah dan dia ada masalah asma. Ada kajian systematic review yang tunjuk pasal ni. Jadi apa yang jadi pada Sarah kan? Ada soalan daripada Syahira tadi. Dia tanya apa yang dibuat pada Sarah tadi. Ada 3 benda yang dia buat. Iaitu yang pertama, Sarah telah dirujuk, kalau dalam buku tu lah, Sarah telah dirujuk kepada clinical psychologist, psikoterapis, iaitu dibuat satu terapi yang dipanggil sebagai trauma informed care. Penjagaan oleh clinical psychologist dan kaunselor yang pakar, spesialis dalam bidang trauma. Untuk bantu dia, banyaklah proses psikoterapi yang buat untuk bentukan trauma dia kan. Kemudian yang kedua, ni yang pertama. Yang kedua, dia ada social work intervention. Apa maksud social work intervention? Maksudnya ada pekerja sosial yang datang ke rumah, yang intervene benda ni, sama ada selamatkan dia daripada mak ayah yang bergaduh semua ni, yang toksik semua ni. Dan ada juga intervention dari segi macam campur tangan kerajaan lah, senang cerita, untuk bantu dia keluar daripada persekitaran tersebut. Sama ada daripada NGO ke, daripada hospital ke, mana-mana, untuk dia pulih benda ni. Sebab tak gunalah kalau dia pergi terapi untuk betulkan trauma, tapi balik-balik rumah dalam suasana yang sama. So apa yang social work ni buat, kadang-kadang dia akan buat family counselling, dia akan buat family therapy, dia ada psycho education, dia didik, dia explain pada mak ayahnya, belajar komunikasi skill supaya nak betulkan balik suasana hostile yang dekat berlaku dekat rumah tadi. So selepas beberapa bulan daripada rawatan yang diberi ni, improvement Sarah berlaku dengan mendadak. Yang pertama, dia dah mula boleh fokus dalam kelas kan. Walaupun dia subjek tak adalah cemerlang, tapi sekurang-kurangnya dia dah nampak minat nak belajar. Sebab apa? Sebab dia sudah masuk perlahan, surviving brain tu sudah makin kurang, sebab ayahnya sudah mula ada belajar lah dan sebagainya kan. Ada family therapy, slowly improve komunikasi dekat rumah, suasana pun tidak sedahsyat dulu. Akhirnya surviving brainnya perlahan mula bertukar jadi learning brain. Dan bila dia learning brain, dia boleh fokus balik dalam kelas, dia boleh baca buku, nampak semangat nak belajar. Dan slowly, bila dia ada learning brain, dia seronoklah nak bersosial. Kan dia dapat borak dengan orang ni, dia borak dengan kawan-kawan, dia enjoy, dah mula boleh pergi makan kat kantin sama-sama kat sekolah. Dan yang menariknya juga, dia punya frekuensi ataupun kekerapan dia kena asma tu semakin kurang. Sebab apa? Sebab asma dan panic attack ni dia saling berkait rapat antara biologi dengan psikologi. Memang ada macam saya tunjuk dah, ada paper yang cerita pasal benda ni. Dan panic attack dan asma attack ni, orang yang ada asma dia ada tendensi ataupun possibility yang lebih tinggi untuk ada panic attack. Jadi untuk isu Sarah ni, sebab kurangnya fight or flight tadi tu, hostile environment dia dekat rumah, menyebabkan dia punya panic attack pun makin kurang dan dia punya asma pun makin kurang.
So slowly immunity-nya bertambah untuk dapat improve balik dalam keadaan yang lain. Ada banyak lagi lah kesan-kesan yang baik, tapi dari segi konteks dia sebagai pelajar, kita nampak dekat situ dia mula semakin selera makin improve dan sebagainya. Tapi of course rawatan ni makan masa bertahun-tahun lah untuk Sarah tadi, tapi sekurang-kurangnya sudah nampak improvement dekat situ. So apa yang jadi pada Sarah tadi sebenarnya kan, sebenarnya dia ada saling berkait rapat dengan topik kita hari ni, iaitu kalau kita lihat kan, kalau kita lihat contoh ini adalah diri Sarah lah. Saya letak nama Sarah dekat sini. Ibaratnya apa yang berlaku, Sarah ni adalah kisah di mana dia adalah individu yang berhadapan dengan sesuatu tekanan ataupun sesuatu kecederaan emosi daripada sekeliling dia. Daripada sekelilingnya, iaitu mak ayahnya lah. Mak dan ayah. Ini yang berlaku kepada Sarah. Dan yang menariknya sebenarnya kan, kalau kita perasan, kadang-kadang isu yang terjadi kepada mak ayah kita ni, yang mak ayah buat daripada kita, sebenarnya kadang-kadang benda ni adalah mungkin maknya, cara mak ayah dia, kita bukan nak membuka aib keluarga tapi kita nak melihat faktor psikologi daripada kesan kecederaan emosi kita maksudkan tadi. So boleh jadi cara mak ayah besarkan dia, mungkin membandingkan dia, mengutuk dia, melabel dan sebagainya, boleh jadi kerana mak ayah dia juga ada kecederaan emosi yang dialami, yang dibawa. Maksudnya dia mungkin dapat ni daripada parents dia yang dekat atas, dekat sini, dan benda ni dibawa kepada mereka. Mungkin saya tak nak kata macam mana, tapi mungkin suasananya macam tu, iaitu ada sesuatu yang berlaku daripada mak ayah dia dekat sana yang dibawa kepada mak ayah dia. Maksudnya daripada atuk nenek Sarah lah. Dan kalau Sarah ni, sebab benda ni cycle kan, satu kitaran, dan kalau kita tak intervene, kita tak bantu Sarah untuk pulihkan kecederaan emosinya, di mana dia akan membesar jadi seorang yang dewasa, dan satu hari nanti dia dah kahwin, insyaAllah ada anak. Dan kalau ada faktor ini tak dirawat dan tak dibantu, boleh jadi dia akan bawa cycle yang sama kepada Sarah Junior. Saya tak tahulah nama anaknya apa, tapi berlaku kepada Sarah Junior ni. Kalau kita tak settlekan, so apa yang kita boleh buat yang kita nampak kat sini, cycle ni akan terus berlaku. Dan kalau kita teruskan lagi, cycle ni akan berlaku lagi kepada cucu Sarah. Sebab apa? Sebab Sarah Junior tak dapat keperluan emosi yang secukupnya, sebab Sarah tak pandai kan. Sarah Junior ni dia tak dapat. Sebab apa? Sebab Sarah ni tak pernah alami pun suasana emosi yang cukup. Sebab apa? Sebab mak ayah pun tak dapat cukup, dan atuk nenek dia pun tak pernah dapat yang cukup. Mungkin cara orang lama dulu, kita tak tahu kan. Dan akhirnya kitaran akan terus berlaku kepada cicit dia. Dan kalau masih lagi tak settle, apa lagi, anak kepada cicit, cucut. Saya tak tahulah term-term ni kan. Dan kitaran akan terus berlaku selagi mana tak ada benda yang boleh memutuskan kitaran yang saya nak tunjuk kat atas ni. So ini antara faktor yang kita nak cerita malam inilah, yang kita dah cerita panjang lebar, iaitu menyedari dulu. Sebelum kita fokus cara nak merawat ke nak membantu tu, kita mungkin next episode lah. Tapi hari ini kita nak cerita dulu yang dimaksudkan sebagai kenal dulu apa yang kita ada tu. Sebab apa? Sebab bila Sarah ni kenal yang bahawa, oh rupanya aku ada benda, aku ada satu benda tak cukup, aku ada kecederaan yang berlaku dekat sini. Dan bila dia belajar untuk kenal pasti apa yang dia ada, barulah dia boleh belajar supaya cycle ni tak jadi macam ni. Mungkin cycle ni akan jadi begini. Cycle ni masih lagi turun ke bawah, tapi bukan garisan merah. Mungkin cara yang warna biru pula, cara yang berbeza. Sebab apa? Sebab Sarah tahu betapa sakitnya sesuatu yang dia pernah alami waktu zaman muda dulu daripada mak ayah dia. Dia tak nak kesakitan yang sama dia alami kepada anak dia yang dekat bawah ni. Dia tak nak Sarah Junior dapat sakit yang sama. So dia protect Sarah Junior ni dengan membuat satu kitaran baru warna biru pula, bukannya warna merah. Dengan cara macam mana? Dengan cara tahu trauma sendiri, dia pergi terapi, dia belajar ilmu parenting, dia buat bacaan kan, dia follow ilmu psikologi sempat lagi kan. So dia buat apa saja di mana mungkin nampak lagi garisan merah-merah dekat belakang tu, tapi sekurang-kurangnya ada juga garisan biru.
Dan lama kelamaan Sarah Junior ni dia dibesarkan dengan garisan biru. Mungkin ada sikit merah-merah kan, sebab kita takkan pulih selamanya, takkan putih 100%. Mesti ada sikit-sikit yang kadang-kadang terlepas kata dan sebagainya. So apa yang jadi, Sarah Junior dia akan bawa kitaran yang sama kepada cucunya. So mungkin merah tak banyak, akan nampak banyak biru. Dan cicit ni akan banyak biru juga. Dan akhirnya cucut tadi akan banyak biru. Dan hopefully selepas cucut apa? Saya pun tak pasti. Cicit campur ni cicut. Contohlah kan, saya bagi contohlah cicut. Cicut ni yang merah tu dah tak ada dah, tinggal yang biru sahaja. Tinggal yang biru je. Sebab apa? Sebab secara perlahan merah tu telah makin kurang, yang akhirnya cicut ni akan dapat manfaatnya. Dan hasil daripada Sarah telah belajar benda yang cerita ni, dia telah menghentikan kitaran yang berlaku sejak daripada zaman atuk nenek dulu. Dan anda nampak tak betapa pentingnya konsep merawat ataupun menyembuhkan kecederaan emosi yang saya cerita tadi tu. Jadi inilah antara benda yang kita nak cerita hari ini, yang kita dah cerita panjang lebar, nak menghentikan kitaran tersebut. Jadi ini antara satu benda yang saya terima kasih Nur Hadi sebab gelakkan saya cucut kan. Jadi ini antara benda yang kita nak cerita hari ini, pasal kitaran sosial toksik yang terus berlaku. Sebab apa? Sebab dia saling mewarisi. Ada orang bagi nama cuit. Cuit sedap juga kan. Saya pun tak baca dekat ruangan chat. Okey, kita ambil bukan ciut lah. Kita ambil cuit. Cuit sedap sikit kan. Okey. So ini antara benda yang kita sentuh pada malam ini. Okey. Jadi apa yang jadi, apa yang harapan saya lah, benda ni lah yang kita akan cover dalam webinar nanti. Inilah kita hari ni tak sempat sejam ni. Ini pun sebenarnya lebih dah masa. Saya ingat nak buat setengah jam je, tapi dah terlebih pula kan. So ini antara benda yang kita nak sentuh dalam webinar ini, iaitu webinar sembuh. Macam mana nak memahami dan nak berdamai dengan kecederaan emosi dengan zaman silam kanak-kanak kita. Inilah antara benda yang kita cuba sentuh dalam webinar nanti pada 19 Ogos, iaitu lagi 2 minggu lah. So kalau siapa berminat, dia adalah satu webinar untuk kita sama-sama belajar online macam mana nak fahami kecederaan emosi zaman silam dan cara nak berdamai dengan dia. So dalam benda ni, apa yang kita akan cover, ada 4 elemen lah kita akan sentuh dalam webinar nanti. Hari ni kita dah sentuh sedikit, iaitu yang pertama itu konsep kecederaan emosi itu sendiri. Apa maksudnya? Macam mana nak tahu kita nak alami ke tak? Apa contoh kriteria petanda orang yang ada kecederaan emosi ni? Dan kita nak kenal juga watak kanak-kanak dalaman, inner child yang saya cerita tadi, iaitu penjelasan daripada faktor biologi, psikologi, sosial dan spiritual. Yang saya buat hari ini, yang kita lukis semua yang panjang lebar semua ni kan, ini baru persekitaran sosial. Maksudnya adalah mungkin faktor persekitaran sosial, suara-suara sudah membesar, kawan-kawan, ibu bapa dan sebagainya. Belum lagi sentuh perspektif biologi, genetik, perspektif psikologi, cara berfikir, macam mana didikan semua mak ayah ni menyebabkan cara berfikir Sarah boleh menjadi merah ataupun jadi biru. Belum lagi sentuh persekitaran daripada spiritual. Dan inilah yang kita akan sentuh nanti, iaitu persekitaran daripada biologi, psikologi, sosial dan spiritual. Dan yang ketiga, kita akan sentuh juga macam mana impaknya ke alam dewasa, iaitu nak tengok kesan kepada emosi, pemikiran, tingkah laku, personaliti dan kepercayaan. Yang kita cerita tadi tu baru kesan pada emosi sahaja kan? Dan juga cara berfikir dia kan, susah nak fokus semua tu. Tapi kita nak sentuh lagi detail lagi. Dan hopefully by the end of the webinar, saya haraplah 2 jam. Tapi biasanya kalau saya buat webinar 2 jam, ni akan jadi 2 jam setengah lah. Sekarang sebab banyak soalan dan sebagainya kan. Harapnya kita akan sentuh juga apa contoh rawatan yang ada dekat luar sana, dengan siapa kita boleh minta tolong, apa contoh terapi yang ada. Tapi webinar ni bukannya untuk buat terapi lah, saya beritahu siap-siap walaupun benda tu kadang saya buat kat hospital kan, waktu dalam training ni, tapi bukan itu yang kita provide melalui webinar. Sebab dia bukannya sesi yang boleh dibuat melalui secara dalam program, dia lebih kepada one-on-one punya psikoterapi. Tapi apa yang saya harapkan adalah ini, kita nak belajar macam mana nak bina daya ketahanan mental, atau dipanggil sebagai mental resilience. Ini yang kita nak sentuh, macam mana nak meningkatkan mental resilience supaya kita punya kitaran yang merah ni kan, yang banyak semua ni akan kurang dan biru lebih banyak. Dia menjadi protective layer ataupun protective factor supaya kurangnya kitaran ni turun kepada anak cucu kita, dan akhirnya cuit kita selamat. Okay.
So hopefully kita dapat kenal pastilah beberapa benda melalui webinar ni, iaitu kita nak faham bahawa apabila fizikal kita dah dewasa dan matang, dan kita kenal apa luka-luka emosi yang kita masih bawa daripada zaman silam sampai ke masa sekarang, sampai kesan di masa sekarang. Okay, so benda ni antara benda kita akan sentuh dalam webinar nanti, iaitu pada Sabtu 19 Ogos selama 2 jam. Tapi biasanya webinar saya buat program memang 2 jam setengah lah. Saya pun tak berkira sangat lah nak bagi tepat-tepat 2 jam kan. Kemudian kita akan sentuh ni dalam Zoom. Alright, jadi kalau anda berminat, apa yang anda boleh buat, anda boleh join dekat sini. Scan QR code yang saya letak ni. Kalau anda tengah tonton dekat phone kan, susah nak scan, boleh print screen phone sekarang. Print screen sekejap. Okay, dah print screen. Alright, so kalau siapa nak tahu lebih lanjut pasal webinar sembuh ni namanya, boleh scan dekat QR code sana. Ataupun kalau anda nak join WhatsApp group sembuh, ada dekat sini. Siapa yang pernah join dah WhatsApp group sebelum ni, tak perlu join lah WhatsApp group ni, sebab dia group yang sama je. Cuma saya buat 2 sebab group yang pertama tu dah penuh. So dalam WhatsApp group tersebut, saya buat sehala sahaja, iaitu saya berkongsi penulisan sedikit pasal topik semua ni. So saya elakkan buka chat lah, sebab tak nak bagi perbualan tu bersama panjang kan, dan akhirnya perkongsian tu tenggelam. Jadi tak perlu rasa macam nanti akan scam, bukan scam, apa panggil tu, penuh dengan mesej-mesej tak berguna lah. Saya akan pastikan penulisan sharing tu hanya untuk topik ni sahaja. So kalau berminat, boleh print screen sekarang, ambil QR code ni, join WhatsApp group, ataupun tengok info lanjut dekat webinar, ataupun boleh klik dekat ruangan chat. Saya dah pin komen, boleh klik link dekat ruangan chat dekat bawah. Kita akan sentuh lagi mendalam dekat sana. Okay, alright. Jadi kalau anda berminat nak belajar lebih lanjut, saya letakkan sekali dekat bawah ni, 19 Ogos ni, boleh scan yang ni, scan je QR code dekat sebelah ni ataupun klik link dekat ruangan chat. Okey, jadi saya baca sedikit lah antara persoalan yang ada, yang saya tertinggal tadi kan. Okey, yang tadi antaranya Zaila saya dah sentuh, apakah cara nak sembuh? Adakah cara nak sembuh ni masih berkesan jika Sarah tu dah dewasa? Okey, nak kata boleh ke tak sembuh tu susah nak cakap, sebab lain orang lain situasi. Sarah ni hanya salah satu sahaja kisah yang ada. Banyak lagi kisah-kisah lain yang ada kan. Sebab bukan semua orang dia punya kecederaan emosinya adalah mak ayah gaduh kat rumah. Boleh jadi mak ayah tak kisah pun kan, maksudnya langsung tak ada apa-apa attention. Berlaku, kita panggil sebagai emotional negligence, pengabaian emosi. Pengabaian emosi maksudnya macam mana? Tak bertegur siapa, tak ada borak-borak heart to heart, tak ada meaningful conversation kan. Balik rumah sekadar untuk masuk bilik, duduk bilik masing-masing. Itu pun boleh jadi salah satu faktor keperluan emosi yang tidak dipenuhi secukupnya. So cara nak sembuh tu of course prosesnya panjang lah, dan sebab tu dalam saya sarankan pergi terapi, sebab dalam terapi tu kan cerita lagi detail dan lagi tahulah sebab apa yang kita buat contoh kepada Sarah kan, kemudian kisah tu kita buat kepada Ali melalui trauma yang sama, tapi mungkin persekitaran keluarganya berbeza. Mungkin Ali ni dia ada kawan yang supportive, mungkin isunya dia dengan mak sahaja tapi ayah okey. So lain situasi, lain ni. Jadi saya baca sikit beberapa yang lain. Mungkin ada soalan yang tanya, saya dan Sarah ada persamaan dari segi trauma yang datang dari rumah dalam rawatan psikiatris dan diagnosis MDD. Cuma belum pernah open up tentang trauma masa kecil dengan psikiatris. Mohon pendapat. Okay, jadi apa yang saya boleh sarankan, kalau sesi berjumpa psikiatris tu adalah sesi yang sekejap kan. Kadang-kadang ada kan orang jumpa kadang less than 20 minutes, bawah 20 minit berjumpa dan sekadar untuk update ubat dan sebagainya. So nasihat saya, try request untuk dirujuk kepada psikologis klinikal. Kenapa saya kata rujuk dengan psikologis klinikal? Sebab apa? Sebab bila anda berjumpa dengan psikiatris bergantung pada jenis psikiatris lah yang merawat anda tu, yang doktor psikiatri tu. Tapi kalau anda dirujuk dengan psikologis klinikal, pendekatan lebih melalui psikoterapi dan bukan melalui ubat semata-mata. Saya tak kata ubat tak penting, jangan salah faham. Ubat penting untuk untuk kurangkan simptom, tapi untuk menyelesaikan benda-benda yang dalaman yang tak dapat diselesaikan ni, kadang-kadang perlukan psikoterapi. So gabungan antara kedua-duanya jauh lebih efektif dan lebih selamat lah, lebih baik efek kesannya. So puan yang tanya ni, lama dah tenggelam dah, saya tak sempat nak baca dia tulis tadi. Saya tak ingatlah nama dia apa tadi, minta maaf Tapi yang tanya pasal ni, try minta dengan psikiatris tersebut untuk dirujuk kepada psikologis klinikal yang ada dekat hospital. Kalau tak ada pun minta pada hospital terdekat.
kan? Sebab kadang-kadang tak semua hospital ada psikologis klinikal, ataupun dengan kaunselor pun at least okey dah. At least ada peluang dah untuk ada berkongsi, untuk bercerita, untuk luahkan dan sebagainya. Okey. Selain dari pergaduhan ibu bapa, adakah trauma juga boleh dibentuk apabila anak yang selalu dimarahi dan dijerkah bila kecil? Pun sama juga kisah Sarah tadi. Sebab tadi saya bagi Sarah tu pergaduhan ibu bapa, tapi bila kita gali lebih mendalam, rupanya kisah Sarah ni selalu kena bangkang, kena tengking, kena label dengan mak dia sendiri. Bagaimana kalau inner child trigger dengan yelling kerana masih kecil, tapi bila diberitahu kepada ibu bapa, mereka kata anak terbawa-bawa? Saya kurang jelas pula soalan ni. Okay, tapi tak apalah. Tapi mungkin yang saya faham lah, mungkin nak kata bahawa sekejap saya punya komen ni terus tenggelam ke bawah. Okay, jadi mungkin apa yang saya faham adalah dia mudah trigger dengan yelling, jeritan semua tu. Jadi of course kita memerlukan komunikasi lah dengan mak ayah kita. Macam saya cakap lah, bila kita belajar pasal kecederaan emosi ni, bukan tujuan untuk kita nak buka aib mak ayah, tapi lebih kepada kita nak menghentikan kitaran tadi tu. Kita tak nak arrow yang merah yang kita cerita tadi tu akan terjadi kepada anak-anak kita. Kan? Kita tak nak arrow ini merah semua ni, dia takkan bawa kepada anak-anak cucu kita. So sekurang-kurangnya dengan kita membaiki hubungan kita dengan mak ayah kan, sekurang-kurangnya lah, walaupun tak perfect, tapi dengan kita membaiki sedikit, berkomunikasi kan, mungkin proses ambil masa lama lah. Dia bukannya sekali ajak borak boleh terus settle kan. Sometimes it can take years, sometimes it takes months. So ada orang mungkin akhirnya dia dapat heart to heart moment dengan mak ayah dia, dan kadang-kadang bila mak ayah dia pun tak sedar apa yang mak ayah dia buat tu adalah satu benda toksik pada anak-anak. Sebab apa? Sebabnya mak ayah dia tak ada yang bulatan biru ni. Dia sendiri pun ada kecederaan emosi daripada mak ayah mereka. So bila cerita barulah dia sedar. Tapi benda ni memerlukan kerjasama dengan mak ayah juga. Kalau mak ayahnya mengalah, boleh terima, boleh komunikasi. Tapi kalau mak ayahnya hati dah keras, memang tak nak terima dan anggapnya anak mengada-ngada pun susah juga. So prosesnya panjang lah, dia bukannya satu ni. Hujan matahari, betul. Apa yang ayah buat, kadang-kadang kita terbuat balik pada anak. Kadang-kadang saya dengan anak pun macam tu juga kan. Kadang-kadang kita terbau-bau kan, kita tertengking. Lepas tu bila tengking anak, time tu lah kita teringat kita pernah buat macam ni dulu, mak ayah buat macam ni. Kadang-kadang kita geram, kita rasa macam nak pukul kan, dan bayangan kita nak pukul tu, kita dah terbayang rupanya itu adalah kita pernah pukul kan. Kadang-kadang geram dengan anak, rasa nak pukul dengan batang pipe contohnya kan. Lepas tu image dalam kepala tu pula spesifik, batang pipe warna oranye, tie warna merah contohnya kan. Dan kita terbayang macam nak guna pipe getah tu untuk pukul anak. Lepas tu bila kita stop sekejap, kita tahan diri dan kita perasan rupanya, ini adalah pipe yang aku kena pukul dulu dengan mak ayah. Dan kita terbau-bau image tersebut macam nak lepas kepada anak. So kita hentikan kitaran, kita tak buat, kita terima, kita accept the thoughts, process and then move on. Kita tak jadikan benda terus membawa pada dan mengubah kita punya tingkah laku. Okay, alright. Jadi saya rasa tu saja kot saya duk baca ni. Okay, alright, saya duk baca. Ada soalan lagi ke? Sekejap. Alright. Ada soalan daripada Aina Nadia. Salam, cik ada buat one-to-one terapi ke? Minta maaf sebab buat masa sekarang saya masih lagi dalam training. Bila dalam training ni maksudnya saya tengah buat master dekat universiti. So semua patient ataupun pesakit yang saya jumpa semuanya adalah mestilah melalui hospital dan melalui universiti supervisor saya. So tak ada buat open terapi lagi lah. Hopefully one day in the future saya boleh buka servis ini, InsyaAllah one day lepas dah dapat lesen. Syahira, psikoterapi ada dekat government hospital ke? Ada, cuma tak semualah. Psikologis klinikal dekat KKM kita sekarang ada less than 50, kurang daripada 50 orang. So memang tak cukup lah sebenarnya, sangat tak cukup. Kita pun memerlukan lebih. Okay, ni lah soalan lah. Adakah kecederaan emosi boleh merencatkan pertumbuhan fizikal kanak-kanak atau tiada kaitan? Okay, ada kaitan. Tapi dia bukanlah bermaksud kalau mak ayah tengking, anaknya akan sakit. Dia bukannya directly macam tu. Dia sebenarnya merujuk kepada macam kisah Sarah tadi, sebab kerana berlakunya masalah kepada pituitary gland dia, iaitu yang memproses dia punya kortisol tu. Dan bila besar, sepanjang proses dia kat sekolah semua, memberi kesan kepada dia punya kesihatan fizikal dia juga.
Contohnya imuniti badan jatuh. Dan bila imuniti badan jatuh, memang kita kajian pun kita dah tengok macam mana orang yang mempunyai masalah kesihatan mental, dia ada risiko yang tinggi untuk terdedah dengan kita panggil sebagai NCD. NCD maksudnya non-communicable disease, penyakit-penyakit berat yang tidak berjangkit. Jadi ini juga salah satu benda yang yang boleh jadi kesan lah bila imuniti imuniti badan jatuh, saraf tadi dia jadi asma, dia ada risiko dekat situ. Mungkin ada orang isu lain. Sebab kajian ni dia mengingatkan saya pada satu universiti dekat US ni. Saya tak ingat pula nama paper tu. Tapi kajian tu bestnya dia cerita kan, dia nak melihat peratusan bilangan pelajar dekat sebuah universiti dekat US. Apa yang kajian ni buat, dia melihat bilangan lawatan pelajar-pelajar ke klinik dalam hospital. Kan hospital besar kan ada klinik sendiri kan. So dia melihat macam mana kekerapan pelajar pergi ke klinik hospital, bukan untuk rawatan mental pun, untuk rawatan fizikal seperti demam, sesama, batuk kan, bersin semua ni, alergi semua ni. Dia melihat kekerapan berapa ramai taburan pelajar dalam setahun. Yang menariknya dalam kajian ni, dia tengok bilangan pelajar paling ramai adalah waktu 2 minggu ke 3 minggu sebelum exam, musim exam. Sebab apa? Sebab waktu tu semua orang stres, semua orang study, semua orang penat, study baca buku semua. So bila makan tak terjaga, tidur tak terjaga, penat, stres. Dan bila stres, imuniti badan jatuh, dan imuniti badan jatuh, kita lagi mudah sakit. So bila mudah sakit, lagi lama yang pergi ke klinik kan, demam, batuk dan sebagainya. So dia bukanlah directly kata kena marah dengan mak ayah besar jadi sakit, tapi itu antara kaitannya. So ni yang saya kata tadi, perspektif antara biologi, psikologi, sosial dan spiritual. Nanti kita cerita lagi detail lah benda ni dalam webinar nanti. Okay. Adakah semua clinical psychologist train untuk handle childhood trauma? Basic ya, psikoterapi, mana-mana clinical psychologist pun memang boleh handle psikoterapi, memang itu dalam bidang latihan mereka. Tapi childhood trauma ni dia spesifik sikit. Sebab apa? Sebab dia ada spesifik training dan kadang-kadang dia memerlukan minat kan. Sebab ada orang memang fully expert in trauma. Ada orang dia minat ke arah neurodevelopmental seperti autism, ADHD. Ada orang kepakarannya lebih ke arah dewasa. Ada orang kepakarannya lebih ke arah remaja. So kita kena tanyalah clinical psychologist tu. Mungkin dia bukanlah expert in childhood trauma, tapi sekurang-kurangnya basic tu dia ada lah. Basic tu saya percaya semua clinical psychologist memang dilatih. Tapi untuk spesifik, macam doktor lah bahasa mudahnya kan. Semua doktor tahu pasal medik kan, semua sekolah masuk medik. Tapi bila dah makin bekerja, ada yang mula masuk ke arah tulang kan, ada yang mula masuk ke arah jantung, ada yang mula masuk ke arah sakit kanser, ada yang mula ke arah otak, buah pinggang. Tapi basic semua orang adalah doktor dan memang dilatih dalam asas berkaitan dengan ilmu kedoktoran. So konsep sama lah dengan clinical psychologist. Kecederaan emosi ni boleh buatkan kita tak nak kahwin ke? Yes and no, depends lah. Saya tak boleh kata ya, sebab ada kesannya juga. Salah satu kesannya adalah dia mempengaruhi cara kita berhubungan romantik. Boleh bagi kesan macam tu lah. Contohnya kalau siapa pernah dengar istilah macam mana bagi contoh saya nak cerita detail pun susah ni sebab panjang. Tapi konsepnya macam ni lah. Ibaratnya macam bila hubungan kita dengan mak ayah, iaitu adalah hubungan sosial yang pertama kita bina kan. Kan daripada kita lahir, individu yang pertama kita membina hubungan sosial adalah mak ayah sendiri. So bila hubungan sosial yang paling asas ni pun tidak develop, tidak berkembang dan tidak berkembang dengan cantik dan sihat, dia memberi kesan kepada hubungan kita dengan orang sekeliling, dengan kawan-kawan, dan satu hari nanti dengan pasangan. So ada individu yang ada masalah begini yang menyebabkan dia jadi dia bukanlah trauma, dia jadi takut dan jadi risau nak berhubungan dengan romantik. Sebab apa? Sebab dia akan selalu rasa macam dia ni tak cukup hebat, tak cukup bagus. Dan ada sampai tahap tu dia takut jadi seorang mak, takut jadi seorang ayah. Sebab apa? Sebab dia takut dia tak nampak image dia sebagai seorang mak atau seorang ayah. Dia tak nampak dirinya sebagai seorang ayah atau mak. Sebab apa? Sebab dia sendiri mengalami hubungan membesar yang toksik macam tu. So dia ada peranan tertentu, tapi tak adalah kita kata exactly dia menyebabkan jadi tak nak kahwin. Banyak lagi faktor lain tak nak kahwin.
So ni mungkin salah satu saja. Adakah panas baran berpunca daripada kecederaan emosi? Yes and no. Panas baran ni puncanya banyak lah, isu anger issue ni. So boleh jadi yes, boleh jadi faktor lain juga. Itu memerlukan penilaian yang lagi mendalam lah. Okay. Clinical psychologist ramai tak dekat Malaysia? Tak ramai. High demand, memang sangat high demand. Tapi yang jadi clinical psychologist tu penat, prosesnya panjang, ramai tak lepas kan. Kadang yang masuk kelas tu muat satu lecture tu, satu batch muat 15 orang je. Tapi yang grad hanya 7 orang, 6 orang. Dan yang 7-6 orang tu tak semua masuk KKM. So lagilah ramai masuk ke private. Kadang-kadang sebab faktor gaji rendah, kadang-kadang faktor sebab opportunity dekat luar lagi banyak, kadang faktor sebab tak nak hantar jauh. Banyak reason lah. So ni antara reason kenapa KKM sekarang tak cukup lah clinical psychologist. Dan kadang-kadang waiting list pun sampai 6 ke 7 bulan, bergantung kepada si kecil datang lagi, makhluk halus dah sampai. Ya, Papa nak habis dah. Sikit lagi. Nak duduk sekali ke? Mai sini. Mai duduk sini. Papa alih kursi. Boleh mai. Ada makhluk halus nak join sekali. Tak apa, boleh duduk. Okey, jadi saya rasa itu saja kot. Ini mungkin anak saya anak saya petanda dia nak tidur lah, muka dah ngantuk dah. Okey, sekejap lagi kita tidur kan. Okey, jadi saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih kepada yang menonton malam ini. InsyaAllah saya tengok yang viewers pun lebih daripada 100, Alhamdulillah. Yang komen pun lebih daripada 100, reaction pun ada 98. Okey, jadi sesiapa yang berminat untuk belajar lebih lanjut, boleh klik link dekat bawah. Kita jumpa di webinar sembuh, iaitu webinar untuk memahami dan nak berdamai dengan kecederaan emosi zaman silam kita dulu. Hopefully itu yang kita akan dapat pada musim pada kita webinar nanti, iaitu kita nak sentuh macam mana nak berhadapan dengan kita punya kecederaan emosi kita alami. Sorry ada distracted sikit sebab anak saya tengah menyanyi kat sebelah. Okey, jadi saya rasa itu sajalah, anak saya dah nak panggil. Okey, sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih sekali lagi sebab sudi hadir malam ni. Okey. Assalamualaikum.